Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung pada lab 6. Kita belajar array. Our objective is to construct programs that perform one-dimensional array operation for problem involving frequency and total. Okay, task 1. Initialize array with input value. Maksud kita nak buat coding yang ada input di dalam screen hitam tu. Okay. Okay, problem statement. Create a Java program that contains two arrays. Okay, dalam program kita ni kita ada dua array that will store names and age. Satu array untuk names, satu array untuk age for 7 person. Jadi size dia 7. The name and age will be entered by user. Okay, jadi nama dan juga umur akan di-enter dari keyboard. Okay. Dan display the element of both array. Nama-nama dengan umur yang dimasukkan dalam keyboard tadi akan dipaparkan semula ke dalam screen. Okay, copy the following program into TextPad, then run and compile the program. Observe the output. Okay, ini programnya. Jadi kamu type, kamu tengok. Alright. Okay, saya dah sediakan program ni. Saya buat line dulu into sales view line number. Okay. Jadi kita mula daripada sinilah line 6 Okay, line 6 ni. String. Okay. Empty box name equal to new string and box 7. Okay. String ni menunjukkan bahawa array pertama kita sejenis string iaitu perkataan. Okay. Di sini kita declare and create. Kemudian kita ada empty box. Ingat left hand side. Okay, left hand side box dia adalah empty. Okay. Okay, nama string ini, nama array ini adalah name. Okay, nama dia name. Okay, nama array ni name. Okay, right hand side. Tadi left hand side, sorry Saya ada masalah left and right Right, left. Okay, this one is left hand side. Left hand side jangan lupa empty box dia kosong lah, tak ada apa-apa dalam box ni. Tetapi right hand side box dia ada nilai size of array. Okay. Okay, right hand side, this one is right hand side. Okay, kamu kena letak new lah, perkataan new, coding new. Okay, salin balik string dan dalam box ni kamu tulis berapa length dia. Okay, kadang-kadang kita panggil length, kadang-kadang kita panggil size. Okay, ataupun number of element. Okay, selalunya orang panggil length lah. Okay, kita ada 7. Kita boleh isi 7. Okay. Okay, so declare and create satu array nama name. Okay, size-nya 7. And then kita declare and create, okay, this one. Array yang kedua, jenis dia adalah integer. Nama array itu adalah age, okay, dan size-nya pun 7. Okay. Dalam nama kita letak 7. Mestilah age pun kita letak 7. Okay, clear Jadi cara nak declare and create ni kita dah belajar dalam kuliah dan juga tutorial. Okay, jadi sepatutnya kamu dah tak ada masalah untuk declare and create. Okay, sebelum memulakan sesuatu array, kamu kena declare and create. Cukup sampai situ. Okay. Selebihnya kamu kena hafal coding dia. Okay. Okay, line 9 sampai line 14. Okay, saya nak terangkan. Okay. Line 9 ni, okay, komen dia tulis initialize array with input value using for loop. Okay, kita tak nak gunakan while. Okay, sebab dalam array kita banyak gunakan for. Okay, nanti dalam assignment kamu pun saya nak lihat kamu gunakan for. Okay, assignment tu bermaksud assignment yang dinilai dalam PB, iaitu 10%. Okay, ingat dalam for kita ada 3 komponen. Okay, pertama this one. Okay, yang kedua this one. Okay, yang ketiga this one. Okay, ini pun kita dah terangkan dalam amali yang sebelum ni, iaitu lab 5 tak silap saya. Lab 5 task 5. Okay.
pertukaran di antara Y kepada 4 dan saya dah terangkan setiap komponen. Okey. Jadi untuk membuat input, okey, input yang kita nak masukkan ialah satu perkataan enter name and age separated by space. Okey, kita nak keluarkan perkataan ni. Okey. Kalau saya run, saya run ni kita nak keluarkan perkataan ni. Enter name and age separated by space. Kita nak keluarkan perkataan ni. Okey. Jadi perkataan ni akan keluar sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali. Okey. Jadi kita nak ulang perkataan enter name and age separated by space sebanyak 7 kali. Kalau kita nak ulang sebanyak 7 kali atau 7 kali loops, kita kena gunakan for. Okey. Dan kita declare dia punya counter, tak kisahlah huruf apa sekalipun atau perkataan apa sekalipun. Okay, selalunya mereka gunakan I, J, K, kadang-kadang mereka gunakan perkataan counter. Okay. Jadi mesti kamu wajib mulakan dengan indeks kosong. Jadi I ni mewakili indeks, kosong ni bermaksud indeks kosong. Okay. Kalau kamu nampak saiz dia 7 dan dia bermula dengan indeks kosong, jadi dia akan berakhir dengan indeks berapa kelas? Indeks 6. Okey. Kalau saiz 7, dia akan berakhir dengan indeks 6. Okey. Jadi bahagian A ni, ini bahagian A, okey, ini bahagian B, ini bahagian C dalam for coding. Okey. Bahagian A ni menunjukkan dia scan daripada indeks kosong. Bahagian B menunjukkan indeks yang terakhir dia akan lihat. Okey. Okey. Kenapa I is less than name.length? Okey. Kenapa kita tak buat I is less than 6 saja? Okey. Atau I is less and equal to 6. Okey. Kenapa? Boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Okey. Saya tulis dalam whiteboard Sekejap Saya padam dulu. Okey. Tadi kita ada 7 memory allocation. Kita ada 7 memory allocation. Okey. Di mana dia punya nama untuk array itulah name dan sifat dia integer. Okey. Jadi kita boleh label seperti ini. So kalau kamu nak labelkan, kamu buat rectangle box Ingat kalau size dia atau length dia 7, nombor yang paling maksimum dia boleh cipta adalah indeks yang paling maksimum dia boleh cipta adalah 6. So indeks 7 not exist, tak wujud Indeks 7 tak wujud. Kalau size 7 tak mungkin wujud indeks 7. Faham? Okey. Itu kamu kena tanamkan dalam otak. Size 7, size equal to 7. Index number 7 is not exist. The maximum is index number 6. Okay. Okay, kenapa untuk bahagian B yang dalam for coding tadi, kenapa kita tulis I is less than name.length? Bahagian akhir indeks ini yang dirujuk sebagai name.length. Okay. No, bukan. Bukan name.length. Name.length yang ini. Sorry kelas. Ni. Ni. Name.length. Okay. Jadi dia seolah-olah I is less than 7. I is less than 7. Jadi I ni nombor yang paling maksimum berapa?
Nombor paling maksimum ialah 6. Nampak? Okay. Jadi, mungkin kamu tanya, Sir, kenapa kita tak buat I is less than 7 je daripada kita tulis name.length ni? Okay. Boleh, kamu boleh tulis I is less than 7. Boleh, tak ada masalah. Tapi, kalau kamu biasakan tulis ni, nanti kamu tak faham yang ini. Faham? So kalau saya tulis I is less and equal to 6 boleh tak? Boleh. Ini pun boleh kamu tulis. Ini boleh, ini boleh, ini pun boleh. Okay. Tapi kebanyakan assignment kita, kebanyakan kita punya latihan-latihan dalam tutorial, kebanyakan nota-nota dalam kuliah, kebanyakan amali-amali kita, kita gunakan format yang ini. Yang pertama ni. Format yang kedua, yang ketiga ni kita jarang buat. Tapi tak salah Kita jarang buat tapi tak salah. That's why kita biasakan gunakan format yang nombor satu ni. Kamu tulis I is less than name.length. Jadi name.length ni menunjukkan size dia 7. Jadi 7 tu not include. Faham? Okay. Sebab index 7 tak wujud. Not exist. Okay. Jadi I is less than name.length bermaksud I is less than 7. Okay. I is less than 7 bermaksud I yang paling maksimum ialah 6. Okay. Right. Okay, jadi kamu dah faham I is less than name.length. Ataupun dengan kata lain, name.length ni merujuk kepada angka 7 di sini. Okay. Dan yang ini pula, apa maksudnya? Naik berapa? Okay, bermaksud selepas indeks kosong dia naik 1, kemudian naik 2, naik 3, naik 4, naik 5, naik 6. Semuanya naik sebanyak satu tangga. Okay, semuanya naik 1. Okay, oleh kerana semuanya naik 1, that's why belakangnya nak I equal to I plus 1. Ataupun kalau kamu nak lebih ringkas, kita boleh buat I plus plus. Okay. Okay, jadi dari situ kita boleh buat curly bracket, membuka curly bracket dan diakhiri dengan penutup curly bracket. Means baris 11 hingga 13 ni kita nak buat apa? Baris 11 hingga 13 ni kita nak ulang perkataan enter name and age separated by space. Jadi kita buat nama array yang kita nak masukkan tu adalah name. Okay, jadi kita boleh gunakan sc.nextLine. Okay, nextLine ni adalah input untuk masukkan string. Okay. Ataupun kemudian kita nak masukkan age. Okay, age. Jadi age tu sejenis integer dan next integer. Okay, next line. Kadang-kadang boleh tak kita guna next saja tak guna line. Okay, kejap lagi kita tengok boleh ke tidak. Okay, jadi kamu kena eksperimen benda tu. Alright. Kenapa ada I? Kenapa ada I? Sebab kita gunakan counter dia I. Kalau counter dia J, kamu gunakan J. Kalau counter dia perkataan counter, so dalam ni pun kamu kena guna perkataan counter. Okay, kalau ada macam ni bermaksud kita masukkan dia sejenis array. Kalau kita ada box macam ni, kita masukkan dia sejenis array. Okay, kalau dalam amali 1 hingga amali 5, kita tak jumpa macam ni kan? Okay, kalau kita tak jumpa macam ni, itu bukan array. Apa ni, ya Allah, kucing saya ni. Apa? Busuk lah. Main je. Main. Okay. Jadi name I, name I tu boleh berada daripada nombor 0 hingga nombor 6. Age I pun sama. I boleh berada di antara nombor 0 hingga nombor 6. Okay. Jadi apabila kita enter, kita kena separated by space. Okay, apa maksud separated by space? Okay. Macam ni. Okay, let's say saya enter sebentar.
nama Ahmad. Ahmad, umur dia 15 tahun. Selepas nama Ahmad tu kamu tekan space. Kemudian baru tekan umur dia. Right? Kenapa? Sekejap ulang lagi sekali. Run. Ahmad space 15. Kenapa tak ni? Enter name and age. Okay, saya modify sikit. Sebab yang ni bukan saya buat Ini cikgu yang lain buat. Ahmad 17 tahun. Okay. Jadi kawan saya tu salah tulis lah. Tadi dia kata line kan. Okay, kita padam line ni. Okay, kamu jangan tulis line tu. Okay, tolong betulkan. Okay. Kawan saya yang buat. Saya buat amali 9, 10, 11, 12. Okay. Amali 6, 7, 8 tu saya buat. Okay, nombor kedua kita masukkan Siti. Let's say 18 tahun. Okay. Masukkan Chong. Kamu buat masa ni kamu nak masukkan nama yang satu saja tau. Tak ada Muhammad Daniel Kamarudin, tak boleh. Kamu masukkan satu saja. Satu nama saja. Macam Chong Ahwei yang tak boleh. Kamu ambil nama yang satu saja. Okay, Chong let's say 19. Okay. Karim. Okay, tekan space 21. Okay. Ong. Okay, tekan space. Okay, let's say 22. Yang Selvi. Okay, tekan space. Let's say 13. Dan akhir sekali Gan. Tekan space. Okay, let's say 18. Okay, tekan enter. Dia displaykan balik lah. Ahmad, age 17. Siti, age 18. Chong, age 19. Karim, age 21. Dan seterusnya. Okay. Jadi kesilapan tadi yang kawan saya buat, inilah line tadi kamu tolong padam. Okay. Jadi nak display tu pun kita kena gunakan satu lagi for. So kita ada gunakan dua for. For yang pertama untuk masukkan data, iaitu name dengan age. Okay, for yang kedua, okay, yang ini saya tak nak terangkan lagi ini kamu dah faham For yang kedua untuk system.out.println. Okay, keluarkan name, nampak cara nak tulis. Keluarkan name, lepas tu ambil name. Okay, ambil name, ingat bila nak ambil ada index I Okay, plus. Okay, keluarkan tulisan koma H. Okay, kemudian ambil H. Okay, dengan index I. Okay, yang warna hijau ni perkataan yang akan keluar daripada screen. Okay, yang inilah. Yang macam tadilah saya nak buat 7 kali pula Okay. Yang ini yang keluar dekat screen hitam. Yang name I ni plus name I ni yang diambil dalam RAM. Okay, plus lagi. Yang ini adalah yang keluar kat screen hitam. Okay, yang ini yang diambil dalam RAM. Okay. Okay, itu untuk contoh array main, kelas array main. Jadi kamu cuba buat checkpoint 1. Checkpoint 1 ni kamu modify lah task 1 ni. Kamu gantikanlah benda-benda tu dengan day dan juga temp. Okay. Nanti keluarlah day, Sunday, temperature 36.7. Akan kamu tak boleh nak ubah ni. Ganti je lah name ni dengan day. Okay. Day tu masih pakai string. Betul tak? Okay. Dan temperature tu double. Gunakan perkataan temperature, TEM. Okay. Kemudian keluarkanlah macam mana expected output ni. Okay, boleh kamu try checkpoint 1. Okay, jadi saya tamatkan di sini untuk task 1.